Ada satu kumpulan malaikat yang Allah cipta, setiap hari tugas mereka hanya mencari majlis ilmu. Selesai majlis ilmu, para malaikat ini akan pulang, membawa laporan kepada Allah, walaupun Allah Maha mengetahui. Lalu Allah bertanya, apa yang dipohon oleh mereka di dalam majlis zikir dan majlis ilmu itu? Para malaikat menjawab, wahai Allah, mereka inginkan redha-Mu, mereka inginkan syurga-Mu, mereka takut neraka-Mu, dan mereka dambakan keredaan-Mu. Allah menjawab, wahai para malaikat, tuliskan bahawa aku makbulkan permintaan mereka. Lalu kata para malaikat, wahai Allah, ada di kalangan mereka yang datang bukan untuk majlis ilmu, ada di kalangan mereka yang datang bukan untuk majlis zikir, tetapi mereka datang untuk tujuan lain. Contoh, mereka datang untuk berniaga. Contoh, mereka datang untuk baiki paip air yang rosak. Lalu Allah pun sebut, masukkan kesemuanya sekali ke dalam rahmat dan pengampunanku. Majlis ilmu, masukkan kesemua sekali dalam rahmat dan pengampunanku. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kumpulan, tidak akan celaka siapa-siapa pun yang berada di kawasan itu. Yang dihormati pengurusan tertinggi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, yang bahagia sahibul fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Sarawak, para alim ulama, asatidah, jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya, muslimin dan muslimat, penduduk negeri Sarawak, khususnya Kuching. Alhamdulillah, seandainya bilangan ini menghadiri solat subuh, nescaya dunia ini diperintah oleh Islam pada hari ini. Seandainya bilangan sebanyak inilah yang hadir pada solat subuh, nescaya tidak akan ada seorang pun yang berani mencuit dan menjentik telinga orang Islam. Kita faham? Maksudnya, para remaja, para pemuda yang dikasihi Allah, yang dihormati sekalian, antara yang paling utama untuk kita semua kejar dan ubah ialah bagaimana kehidupan kita disalurkan keseluruhannya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menciptakan alam ini Allah, dan Allah berterus terang di dalam Al-Quran kenapa Allah menciptakan saya yang sedang bercakap dan kita semua pada malam ini. Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
saya dan kita semua diwujudkan oleh Allah untuk ibadah. Kita semua berada dalam masjid ini pada hari ini untuk ibadah. Kita keluar daripada masjid ini untuk ibadah. Kita naik kenderaan kita untuk ibadah. Kita berjalan kaki menuju ke rumah kita untuk ibadah. Kita makan di dalam rumah kita untuk ibadah. Kita keluar daripada rumah kita untuk bekerja untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, kesemuanya untuk Allah, kesemuanya kerana Allah, dan kesemuanya akan dibentangkan di hadapan Allah. Termasuklah perhimpunan kita untuk mendapatkan redha Allah pada malam ini. Belasan ribu yang hadir pada malam ini. Saya yakin ada ramai di kalangan kekasih Allah dalam masjid ini. Takkan belasan ribu tak ada seorang yang Allah kasih. Takkan daripada belasan ribu ini tidak ada seorang yang dipandang doanya oleh Allah. Maka kita sebut pada malam ni, ya Allah, ampunkan dosa semua yang hadir pada malam ini. Amin. Ya Allah, ampunkan semua yang hadir pada malam ini. Ya Allah, rahmatilah semua yang hadir pada malam ini. Ya Allah, masukkanlah ke dalam syurga Firdaus semua yang hadir pada malam ini. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para pemuda sekalian, bumi dan alam sudah pun lama usianya, lebih kurang 13 bilion tahun. 13 bilion tahun. Bumi ini usianya bukan bumi sahaja, seluruh alam. Langit 7 lapis, bintang keseluruhan, kesemua ini berusia 13 bilion tahun. Sebab itu Rasulullah adalah Rasul yang paling akhir. Kita adalah umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman dan bumi ini telah pun uzur. Umurnya terlalu tua, bumi dan alam ini terlalu uzur, dan ia akan hancur pada satu hari nanti, ketika mana Allah mengarahkan Israfil alaihi salam, seorang malaikat yang jauh lebih besar daripada Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ada 600 sayapnya. Satu sayap Jibril boleh menutup satu bumi ini. Satu sayap Jibril boleh menutup bumi ini. Seorang malaikat namanya Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ketika Israfil tiup sangkakala, kesemua yang bernyawa akan mati serentak. Manusia keseluruhannya, jin keseluruhannya, binatang keseluruhannya, malaikat kesemuanya mati dengan tiupan sangkakala tersebut. Kemudian untuk satu tempoh Allah mengarahkan pula
malaikat Israfil untuk tiup sekali lagi sangkakala. Sebelum ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada yang bernyawa di atas muka bumi Allah. Tiada malaikat yang bernyawa, tiada jin yang bernyawa, tiada manusia yang bernyawa, tiada satu syaitan yang bernyawa, tidak ada satu haiwan pun yang bernyawa. Ketika itu yang maha hidup hanyalah satu. Qul huwallahu ahad. Yang hidup hanyalah yang maha hidup, iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya, ketika mana hanya Allah yang wujud ketika itu, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Bangun Perdana Menteri, Perdana Menteri. Sila jawab Presiden, Presiden. Sila jawab Raja-Raja dan Sultan-Sultan. Sila jawab Menteri-Menteri besar. Ketika itu tiada jawapan yang diterima, karena tidak ada yang bernyawa di dalam alam dan wujud ketika itu. Lalu Allah jawab, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah Al-Wahid, Maha Esa, Al-Qahar, Maha Berkuasa, Jalla Jalaluh. Kemudian kita akan dibawa untuk menghadap Allah dengan amalan kita masing-masing. Malam ni lebih kurang 300 meter lah panjang masjid ni. Kita dah tak boleh nampak di hujung sana wajah orang. Kita dah tak boleh nampak siapa yang duduk di hujung sana. Baru 10,000 15,000 yang hadir. Boleh kita bayangkan di mahsyar, bila berada dalam kesesakan yang macam ni tuan-tuan, bila berada dalam kesesakan yang begini, di mahsyar dengan matahari yang dekat, kepanasan yang melampau, sehingga ada yang peluhnya mencecah betisnya, sehingga ada yang peluhnya mencecah lututnya, sehingga ada yang peluhnya mencecah pinggangnya, sehingga ada yang peluhnya mencecah dadanya, dan sehingga ada peluhnya melepasi paras mulutnya. Di antara mulut dan hidungnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah suasana dan keadaan mahsyar. Hari ini 2023. Saya dan kita semua masih hidup. Alam yang kita hidup ini namanya bumi. Alam ini alam ujian. Sebab bumi ini tempat ayah kita, moyang kita, Adam alaihissalam, dikeluarkan oleh Allah daripada kampung halaman dan negara asal kita semua, syurga Firdaus. Kampung halaman dan negara asal kita semua manusia adalah syurga Firdaus. Jangan lupa kampung halaman kita, jangan lupa negara asal. Semua anak Adam mesti kembali ke kampung. Jangan kita turun ke dalam neraka, wal a'yadzu billah. Kita mesti balik ke dalam syurga. Kita mesti pulang ke dalam syurga. Itu tempat asal kita, itu kampung halaman kita. Allah keluarkan moyang kita Adam alaihissalam
atas satu kesalahan yang Nabi Adam lakukan. 960 tahun umur Nabi Adam ketika mana wafat. Nabi Adam mengakhiri hidupnya dengan satu kesalahan. Nabi Adam menghembuskan nafasnya dengan satu kesalahan. Berapa tahun? 960 tahun lamanya. Kita sehari 50 kesalahan dan dosa yang kita buat sehari. Tak cukup dengan dosa yang banyak, kita pamerkan pula dosa yang kita buat. Hamba Allah jenis apa sudah kamu melakukan tidak hasbunallah wa ni'mal wakil. 960 tahun umur Nabi Adam, satu kesalahan. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam terus bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, wahai Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, Adam dan Hawa, wa tarhamna, wahai Allah, kalaulah Engkau tidak kasihankan kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang rugi. Subhanallah. Maka bumi malam ni kita dalam Masjid Negeri Sarawak ni, bumi ini tempat ujian. Ada sakit, ada sembuh, ada miskin, ada kaya, ada derita, ada bahagia, ada sedih, ada gembira, ada yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat. Sebab bumi ini alam ujian. Bumi ini adalah tempat moyang kita Adam dan Hawa, mereka diusir daripada syurga. Seterusnya keseluruhan keturunan Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tempoh sementara di dalam dunia. Kesakitan kamu sementara, kemiskinan kamu sementara, sedih kamu sementara, penderitaan kamu sementara, ujian kamu sementara, sehingga kamu dimasukkan ke dalam satu alam. Tiada lagi sakit, kesemua manusia sihat selama-lamanya. Tiada lagi miskin, kesemua manusia kaya selama-lamanya. Tiada lagi sedih, kesemua manusia gembira selama-lamanya. Tiada lagi sunyi, kesemua manusia ramai selama-lamanya. Tiada lagi penghinaan, kesemua manusia dengan kemuliaan selama-lamanya. Bumi itu namanya syurga Firdaus. Bumi itulah kampung halaman asal kita semua. Alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Ketika Nabi meninggalkan saya dan kita semua 1400 tahun yang lalu, di dalam ruh, di dalam sanubari Rasulullah, di dalam benak fikiran Rasulullah, di dalam hati Rasulullah, yang paling Nabi kasih
yang paling Nabi sayang adalah umatnya melebihi dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika mana Nabi bangun di mahsyar, waktu di mahsyar seorang rasul pun tak berani untuk bercakap, seorang malaikat pun tidak berani untuk bercakap, seorang manusia pun tidak berani untuk bercakap, seorang nabi pun tidak berani untuk bercakap. Apabila tiba giliran Rasulullah, Nabi pun sujud. Nabi pun sujud dengan sujud tempoh yang lama. Lalu Nabi bangun. Perkataan pertama dan kedua yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati ummati. Apa maksud ummati ummati? Umatku umatku. Itulah dua perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sujud, Nabi bangun, Allah sebut kepada Nabi, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu dari sujud, sal tu'tah, soal dan minta wahai Muhammad, isfa' tu syafa', berilah syafaat, kamu akan memberi syafaat. Lalu Nabi mengeluarkan dua perkataan, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhan, aku fikirkan umatku, aku fikirkan umatku. Para pemuda sekalian, umat Nabi sekalian, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi bagi tahu akhir zaman, dekat dengan kiamat, ujiannya berat, ujiannya getir. Sebab semakin ramai yang menjual agamanya untuk habuan dunia, semakin banyak yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berzina semakin ramai, yang minum arak semakin ramai, yang berjudi semakin ramai, yang meninggalkan solat semakin ramai, yang mendedahkan aurat semakin ramai, yang menderhakai suami semakin ramai, yang menderhakai ibu dan ayah semakin ramai. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita di bumi Malaysia, saya bacakan kepada tuan-tuan contoh-contoh kes jenayah yang berlaku di Malaysia, bukan yang berlaku di luar, yang berlaku di Malaysia. Satu, ni yang lama-lama ni, saya ambil, ada ribuan kes, tapi saya ambillah contoh-contoh untuk kita semua sama-sama renung, sedar bahawa kita di akhir zaman dan apa ubatnya dan persiapannya. Remaja 17 tahun bunuh rakan, tingkatan 5 bergaduh bunuh rakan, bawa mayat rakan dia, dia tahu dan dia buang di ladang getah ataupun di ladang. 17 tahun. Dulu kita dengar berita bunuh yang umur macam ni di luar negara, di Venezuela, di Brazil, di Amerika Syarikat. Hari ini umur 17 tahun bunuh rakan di Malaysia. Bapa rogol anak kandung. Anak kandung berumur 14, kecil lagi. Berkali-kali
sehingga mengandung anak kandung tadi. Hakim ketika membacakan berita tu, membaca ataupun diperdengarkan fakta kes, hakim ketika diperdengarkan fakta kes mengalir air mata hakim. Sebab yang rogol itu bukan jiran, yang rogol itu bukan kawan wanita itu, tetapi yang rogol itu bapa kandung kepada kanak-kanak ataupun pelajar wanita yang berumur 14 tadi. Ini berita Malaysia. Ini berita Malaysia. Saya sebut contoh-contoh ini untuk kita sedar kita di akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksiat akan bertambah. Maka Nabi pun sebut ibadat yang dilakukan ketika mana zaman yang kucar-kacir, kahijratin ilayya, seperti mana hijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, pahalanya. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, ibadat ketika mana zaman kucar-kacir, ramai orang tinggal Islam, ibadat ketika mana ramai orang tinggal akhirat, melakukan ibadat ketika mana ramai orang tinggalkan Rasulullah, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya besar pahalanya. Ketika ramai yang tidak memenuhi masjid untuk solat berjamaah, maka Allah gandakan pahala orang yang solat berjamaah dalam masjid. Ketika mana ramai orang terlibat dengan riba, Allah gandakan pahala orang-orang yang tinggalkan riba apabila nak beli kereta dan rumah. Ketika mana ramai orang terlibat dengan rasuah, Allah gandakan pahala mereka-mereka yang meninggalkan rasuah. Ini kita di akhir zaman. Muslimin, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, satu hadis yang Nabi sebut, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kalau orang tanya di akhir zaman ini apa yang kita nak buat, ini jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman apa yang kita nak lakukan, ini jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi suruh kita semua untuk segera melakukan amal ibadat dan ketaatan. Jangan tangguh, para pemuda sekalian, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, jangan kita tangguh untuk melakukan amal ibadat dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan sampai satu masa umat Rasulullah susah untuk melakukan ibadah dan kebaikan disebabkan banyaknya fitnah yang berlaku pada ketika itu. Nabi buat ibarat fitnah itu seperti malam yang gelap gelita. Bila malam kita tak nampak di mana pintu, di mana tingkap, di mana ular, di mana lubang. Begitulah di akhir zaman, gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Kata para ulama, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti sehingga ramai di kalangan mereka tidak mampu nak bezakan yang mana satu kebatilan, yang mana satu kebenaran.
apabila terlalu gelap, umat Nabi SAW tidak lagi nampak cahaya untuk mereka nampak kebenaran. Sebab itu Rasulullah pesan kepada saya dan kita semua untuk bersegera melakukan ibadah, untuk jangan tangguh buat ibadah. Siapa yang ada azam, segerakan haji. Siapa yang ada azam, segerakan umrah. Siapa yang ada azam, segerakan bersedekah. Siapa yang belum tutup aurat, segerakan tutup aurat. Jangan tangguh, kerana akan sampai satu masa kita takkan boleh melihat kebenaran seperti yang kita lihat pada hari ini. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Di belakang sana, dengar atau tidak? Belakang sekali. Kalau tak dengar, buat macam tu. Belakang sana, belakang sekali, dekat dengan pintu. Okey, dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, satu kisah daripada Nabi SAW sempena dengan bulan, kita dekat dengan 12 Rabiul Awal, minggu depan. Saya bawa satu kisah kepada semua umat Nabi SAW, iaitu kisah yang dinamakan Kisah Ummi Ma'bad. Kisah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad adalah nama seorang wanita. Ketika kisah ini berlaku, beliau belum Islam. Nabi berhijrah Mekah ke Madinah, 4 orang. Selalu kita dengar hijrah 2 orang, Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Hijrah Rasulullah 4, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, dan Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi. 4. Rasulullah, Abu Bakar, pengembala Abu Bakar, pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan yang keempat ialah Abdullah bin Uraiqit, penunjuk jalan yang pakar. Kenapa perlu penunjuk jalan? Sebab padang pasir. Padang pasir ni, kalau tuan-tuan masuk padang pasir, tuan-tuan pergi ke dalam, makin dalam padang pasir, tuan-tuan akan melihat di depan sejauh mata memandang tak ada pokok. Kanan sejauh mata memandang tiada pokok. Kiri, belakang sejauh mata memandang tiada pokok. Tuan-tuan nak lalu ke arah mana? Sebab itu waktu Nabi hijrah, perlu seorang yang pakar untuk tunjuk jalan. Sebab Nabi hijrah tidak menggunakan jalan yang biasa orang ramai guna. Waktu Nabi keluar hijrah bersama Abu Bakar, Mekah mengisytiharkan siapa yang dapat tangkap Muhammad diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta, kalau 1 ekor 10.000 ringgit. Seekor unta 10.000 ringgit, 100 ekor unta lebih kurang berapa? Cuba jawab ramai-ramai. Lebih kurang berapa 100 ekor unta? 1 juta. Siapa yang tangkap Muhammad diberikan 100 ekor unta. Kerajaan Mekah isytihar ketika itu. Maka Nabi perlu satu jalan yang jarang digunakan. Jalan itu susah, kena ada orang yang pakar. Abdullah ibn Uraiqit
Al-Laythi. Dia tidak Islam. Rasulullah, Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah Islam. Mereka upah Abdullah bin Uraiqid tidak Islam. Pakar jalan padang pasir. Selepas beberapa hari, makanan habis, minuman habis. Lalu mereka berjumpa dengan sebuah kemah. 2 buah kemah kecil, bukan rumah, kemah. Kemah itu pasangan suami isteri yang duduk. Suaminya nama Abu Ma'bad, isterinya nama Ummu Ma'bad. Kedua-duanya sudah pun tua. Suami keluar bawa kambing-kambing yang kurus untuk digembala. Berbaki di rumah Ummu Ma'bad, isteri tadi yang sudah pun tua. Maka bila Nabi lalu, makanan Nabi kosong, minuman Nabi kosong, perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Bila Nabi tengok kemah ini, Nabi kenal ini kemah Ummu Ma'bad. Maka Nabi pun minta izin, wahai Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad. Nabi panggil makcik itu dengan panggilan yang hormat. Ummu Ma'bad ni kalau bahasa kita macam maklung milah lah, maklung milah, maklung Asiah ke, kita panggilkan orang tua-tua makcik, makcik Maryam, kita panggil begitu. Begitu Rasulullah memanggil orang-orang yang lebih dewasa daripada Rasulullah. Nabi panggil, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah jual kepada kami sedikit kurma dan juga daging? Jawab Ummu Ma'bad, wahai pemuda-pemuda, di rumah saya tiada sebiji kurma pun. Di rumah saya tidak ada sedikit daging pun. Kosong. Lalu Rasulullah tanya, di mana suami kamu? Ummu Ma'bad kata, suami bawa kambing-kambing untuk digembala di luar. Lalu Nabi minta, apakah ada air di rumah Ummu Ma'bad? Air pun tidak ada. Di rumah Ummu Ma'bad, air pun tidak ada. Lalu Nabi pun duduk bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid. Bila duduk rehat, Nabi nampak seekor kambing betina. Seekor kambing betina di tepi kemah. Kambing itu kurus kering dan tidak mampu untuk berdiri dan berjalan. Lalu Nabi pun bertanya, wahai Ummu Ma'bad, hal laha min labanin? Adakah kambing ini ada susu? Ummu Ma'bad kata, wahai pemuda, kambing ini sangat kurus, berdiri pun tak darat, tak ada susu. Lalu Nabi berkata, Nabi pun jawab, Nabi pun cakap, ata'dhanina li an ahlibaha? Wahai Ummu Ma'bad, apakah kamu mengizinkan aku untuk memerah susu kambing ini? Wahai Ummu Ma'bad, apakah kamu mengizinkan aku untuk memerah susu kambing ini? Tengok tuan, Nabi minta izin sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ma'bad kata, wahai pemuda, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Bila tengok akhlak Nabi,
tengok cara Nabi bercakap, tengok kelembutan tutur bicara Nabi. Apabila melihat kelembutan tingkah laku Rasulullah, beradab Rasulullah, walaupun dia tidak kenal itu Rasulullah, dia kata bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, in kana biha labanun fahlibha, kalau kambing ini ada susu, perahlah. Diizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil kambing itu, kecil je, kurus kering, berdiri pun tak boleh kambing itu, sakit. Lalu Nabi pegang sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi letakkan tangannya yang barakah, Nabi letakkan tangannya yang mulia di perut dan kantung susu kambing itu. Nabi sebut perkataan Bismillah, Bismillah, dengan nama Allah. Lalu kembunglah bahagian susu perut kambing tadi. Hatta tafajjat alaih, disebutkan di dalam hadis itu, sehinggalah kedua-dua kakinya terkangkang sedikit. Kedua-dua kakinya terkangkang sedikit disebabkan besarnya kantung susu tadi. Subhanallah. Apabila kantung susu itu dah penuh, Nabi pun bagi tahu Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad, itina biqadahin, ambil bekas. Qadah maksudnya bekas. Pergi ambil bekas. Wahai Ummu Ma'bad, ambil bekas. Ummu Ma'bad masuk dalam kemah, dia bawa keluar bekas susu. Kita zaman ni kita ada periuk. Bekas yang dikeluarkan Ummu Ma'bad lebih kurang, wallahu a'lam, besar itu. Disebutkan dalam hadis, cukup untuk susu di antara 3 hingga 10 orang. Bekas itu bawa keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah dengan tangannya. Nabi sendiri. Kita hari ini baru pangkat manager, semua orang buat. Kan? Sikit pun tak mau buat. Semua nak arah orang. Kita hari ini baru pangkat pertama, baru pangkat kedua, baru pangkat ketiga, semua nak arah orang. Rasulullah, Nabi yang bawa kambing itu, Nabi yang ambil kambing itu, Nabi yang letakkan tangannya, kemudian Nabi perah susu kambing itu, sehinggalah penuh bekas yang telah pun Nabi isi dengan susu. Bila penuh bekas itu, maka Nabi pun berikan kepada Ummu Ma'bad. Nabi ambil bekas tu, Nabi bagi dengan Ummu Ma'bad. Nabi kata ishrabi. Subhanallah. Nabi kata ishrabi, minum. Ummu Ma'bad yang sudah berhari-hari, berminggu tidak dapat minum susu kambing, Ummu Ma'bad terus pegang dan minum susu itu. Nabi tak minum dulu, Nabi bagi dengan Ummu Ma'bad. Bila Ummu Ma'bad serah ke tangan Nabi, Nabi pegang bekas yang berisi susu, Nabi beri kepada Abu Bakar. Abu Bakar minum sehingga kenyang. Nabi beri kepada Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah minum sehingga kenyang. Nabi beri kepada Abdullah ibn Uraiqid. Abdullah ibn Uraiqid minum sehingga kenyang. Akhirnya baru Nabi ambil dan Nabi minum susu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi isi lagi susu itu. Pusing sekali lagi, minum sampai kesemuanya kenyang. Lalu diisikan lagi, penuh bekas itu dengan susu.
Lalu Ummu Ma'bad pun bawa bekas itu masuk ke dalam. Selepas itu Nabi pun minta izin, Nabi pun menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang hebat. Baru sahaja Nabi dan juga pasukan hijrah meninggalkan kemah Ummu Ma'bad, balik Abu Ma'bad. Apabila Abu Ma'bad balik, pulang, masuk ke dalam kemah, Abu Ma'bad tengok periuk tadi telah pun penuh dengan susu. Apabila Abu Ma'bad balik, tengok periuk penuh dengan susu, Abu Ma'bad tanya, "Anna laki hadzal laban ya Umma Ma'bad?" Daripada mana susu ini wahai Ummu Ma'bad? Maka Ummu Ma'bad pun berkata, tadi datang satu kumpulan, mereka singgah di sini, dan ada satu orang lelaki, dia yang memerah susu itu. Abu Ma'bad kata, "Wahai Ummu Ma'bad, ceritakan kepada aku sifat lelaki itu." Wahai Ummu Ma'bad, ceritakan kepada aku lelaki itu siapa dan bagaimana. Ummu Ma'bad pun berkata kepada suaminya dengan satu cerita yang panjang, dengan satu penceritaan yang panjang yang menceritakan tentang seorang lelaki, presiden segala nabi dan rasul, seorang lelaki yang merupakan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika mana Ummu Ma'bad tidak mengenali pun susuk tubuh lelaki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila suami dia tanya, "Wahai Ummu Ma'bad, ceritakan kepada aku sifat lelaki itu." Ummu Ma'bad kata, "Innahu marra bina rajulun mubarak." Sesungguhnya tadi telah singgah di rumah kita seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan. Mulutnya sentiasa senyum, matanya hitam, putih melepak mukanya, tampan wajahnya, bidang tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ma'bad tak kenal Nabi, tapi bila dia cerita Rasulullah, dia sebut satu persatu sifat Nabi. Tak sampai setengah hari Nabi singgah di situ, tak sampai 10 jam Nabi singgah di situ, tetapi itulah ungkapan-ungkapan panjang yang diucapkan oleh Ummu Ma'bad apabila suami dia kata, "Ceritakan siapa lelaki itu." Apabila lelaki itu bercakap, kata Ummu Ma'bad, kesemua orang yang dikelilingnya senyap dan mendengar. Apabila lelaki itu menyebut sesuatu, kesemua yang ada di kelilingnya bersegera untuk melakukan apa yang disebut oleh lelaki itu. Dia tak kenal lelaki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila habis Ummu Ma'bad puji Rasulullah, Abu Ma'bad pun berkata, "Wallahi, demi Allah, lelaki itulah yang sedang dicari, yang sedang dikejar oleh kerajaan Mekah pada hari ini." Wallahi, kata Abu Ma'bad. Tuan-tuan tengok, Abu Ma'bad pun tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila isteri dia cerita tentang sifat pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah, dia kata, "Wallahi, demi Allah, seandainya aku mendapatinya, seandainya aku melihatnya, nescaya aku akan mengikuti ajarannya, nescaya aku akan mengikuti jejaknya, nescaya aku," kata Abu Ma'bad,
akan mengikuti apa yang dibawa oleh lelaki itu. Tuan-tuan, umat Nabi SAW sekalian, syukur kepada Allah, saya dan kita semua umat Nabi SAW, kalau kita teringin untuk nanti seawal di mahsyar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua benda yang disebutkan oleh Rasulullah. Nak duduk satu syurga dengan Nabi, nak tengok Nabi ketika di mahsyar, ada dua benda yang Nabi sebut. Yang pertama, banyakkan selawat, dan yang kedua, minta dan pohon kepada Allah untuk dirizkikan dengan akhlak yang baik. Hiduplah dengan akhlak yang baik, hiduplah dengan akhlak yang terpuji, insya-Allah tinggal satu syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Minta maaf kepada ramai yang tak berapa dengar dengan baik ceramah kita pada malam ni. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang pada malam ini ingin mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami ke dalam syurga firdaus-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah timbangan amalan kami di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu